Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sekali lagi dalam video berkenaan dengan Sains Tingkatan 2, bab 12 berkenaan dengan Sistem Suria. Seperti biasa, sebelum kita pergi lebih lanjut dan lebih dalam, pastikan buku teks berada bersebelahan dengan kamu. Pastikan kamu memegang dan merujuk buku teks. Sila buka buku teks muka surat 252. 252 Sistem Suria bab 12. Dalam bab 12 ni kita akan belajar berkenaan dengan jarak dalam sistem suria. Kenapa kita perlu belajar jarak? Sebab alam semesta kita ni terlalulah luas, sangat luas. Kita juga akan belajar berkenaan dengan jenis-jenis planet dan juga ciri-ciri bumi. So untuk video ni kita akan pergi sehingga jenis-jenis planet saja. So untuk ciri-ciri bumi dan hubungan bumi dengan matahari dan lain-lain, graviti semua, kita akan pergi kepada next video. So slide yang pertama, muka surat 252 buku teks kamu. Perbandingan jarak planet dalam sistem suria dari matahari. So kita nak mengukur jarak, kita gunakan matahari sebagai sumber dia. Matahari. So ada dua jenis jarak planet, jarak dalam sistem suria. Yang pertama adalah unit astronomi ini, ataupun kita kenali dia sebagai AU, astronomical unit. Yang kedua adalah tahun cahaya, ataupun kita kenali sebagai LY, light years. So apakah itu AU, unit astronomi? AU adalah jarak purata dari bumi pergi ke matahari. Ini adalah AU. Ini AU. Sebagai contoh, ini adalah matahari kita. Ini adalah matahari kita. Dan ini adalah bumi kita. Ini adalah matahari. Ini adalah matahari. Lepas tu kita ada bumi kita. Bumi kita akan mengelilingi matahari. Ini bumi. Yang merah itu adalah matahari. So bumi akan mengelilingi matahari. So jarak jarak purata matahari pergi ke bumi ini, jarak purata itu yang kita kenali sebagai unit astronomi. Satu AU, satu astronomical unit ini bersamaan dengan 1.5 kali 10 kuasa 8 km. So satu jarak ini, satu jarak AU ni daripada matahari pergi ke bumi ni, ni adalah jarak AU. Ini jarak dia adalah 1.5 kali 10 kuasa 8 km, ataupun 150 juta kilometer, ataupun 93 batu sini. Itu adalah unit astronomi AU yang pertama. So itu jarak yang pertama yang kita gunakan dalam sistem suria. Next.
Yang kedua ialah tahun cahaya. Okey, apa maksud tahun cahaya? Okey, tahun cahaya ialah jarak yang bergerak dalam masa setahun. Okey, maksudnya di sini Okey, contoh, saya ada satu torchlight. Okey. Saya ada satu torchlight. Okey, ini torchlight saya. Torchlight besar lah, saya lukis besar. Okey, apabila saya onkan torchlight saya ni, okey, kita akan nampak ada cahaya yang keluar daripada torchlight. Betul? Macam ni. Okey. Okey. So, kelajuan cahaya yang keluar ni daripada torchlight tu, contoh okey, kelajuan cahaya yang keluar ni, dia punya kelajuan adalah 3 kelajuan cahaya adalah 3.8. Cahaya adalah 3.0 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. So maksudnya cahaya ini semua bergerak dalam kelajuan dia sehingga 300 juta meter dalam masa 1 saat. So ingat 300 juta meter dalam masa sesaat. So sangat laju. 300 juta meter bersamaan dengan 300,000 kilometer sesaat. Okey. So dalam masa 1 saat, cahaya ni boleh bergerak dalam 300,000 kilometer. So sangat laju. So kita tukarkan kepada tahun cahaya. Bermaksudnya di sini, okey, maksudnya di sini okey, dalam masa setahun cahaya itu bergerak, okey, berapa jauh? Okey, contoh saya bagi sekali lagi. Kita tukar warna lebih terang. Okey, contoh cahaya daripada matahari. Okey, dalam masa 1 tahun, berapa jauh cahaya tu boleh bergerak? Contoh, ni matahari. Okey, ni adalah matahari. Matahari mengeluarkan tenaga cahaya. Okey, jadi tenaga cahaya yang dikeluarkan matahari tu dalam 1 tahun, berapa jauh dia bergerak? Okey, contoh macam ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, daripada Januari sampailah Disember, setahun ni berapa jauh cahaya itu bergerak? Okey, itu yang kita kenali sebagai tahun cahaya. Okey. Sumber cahaya boleh banyak lah. Okey, salah satu sumber cahaya adalah matahari. Yang saya bagi contoh tadi, salah satu sumber cahaya yang tadi adalah lampu sulur, sama je. Okey. Kelajuan dia sama. Kelajuan cahaya 3.0 kali 10 kuasa 8 meter sesaat ataupun 300,000 kilometer per saat. Jadi setahun cahaya ni, berapa jauh cahaya tu boleh bergerak? Okey, jadi dalam setahun cahaya tu bergerak sejauh 9.5 kali 10 kuasa 13 kilometer ni. Okey, sangat jauh. Berapa besar nilai dia 9.5 kali 10 kuasa 13 ni? Okey, kita tengok dalam nombor. Okey, nampak ni So sangat banyak, juta. Nah, inilah 9.5 kali 10 kuasa 13 kilometer. Okey.
So dalam setahun cahaya bergerak sebanyak ini. So ini yang kita kenali sebagai tahun cahaya. Okay, biasanya memang kita guna tahun cahaya lah sebab dia lebih mudah, dia lebih ringkas berbanding yang lain. Okay, so dua jenis jarak dalam sistem suria kita. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada kamu boleh tengok video dulu dalam link yang saya bagi, ada dekat bawah, boleh tengok, ataupun kamu buka saja YouTube, boleh type saja perbandingan jarak planet dalam sistem suria dari matahari, sama saja dengan apa yang saya cerita, ataupun dalam folder drive rujuk video satu, ataupun klik saja link ini. Okey. Nanti dalam latihan saya akan bagi beberapa contoh macam mana untuk nak kira pertukaran unit daripada jarak kilometer, okey, daripada unit astronomical, AU unit, AU, ataupun light years, LY, kita nak tukarkan kepada kilometer, ataupun sebaliknya, daripada kilometer kita nak tukarkan kepada AU ataupun LY. Okey, semua tu ada dalam buku teks kamu muka surat 253. Okey, latihan pengiraan semua saya akan bagi pada kelas yang seterusnya. Okey, kita akan bincang sekali. Saya akan buat video yang ringkas macam mana untuk mengira pertukaran unit ni. Okey, so sebelum tu boleh rujuk balik lah buku teks muka surat 253. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini tadi contoh ini kita akan pergi nanti dalam latihan. Okey, yang penting kamu ingat formula ni, macam mana nak tukar jarak EU pergi ke kilometer, ataupun jarak LY pergi ke kilometer, ataupun daripada kilometer pergi ke LY, ataupun daripada kilometer pergi ke AU. Ini dua pertukaran. So boleh rujuk video ni. Video ni pun yang ini saya ambil daripada buku teks, sama saja. Cuma nanti kita akan pergi lebih lanjut dalam latihan. Okey, sebab pengiraan kita kena buat latihan, tak boleh buat dalam video. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada planet-planet dalam sistem suria. Okey, kamu dah belajar masa sekolah rendah, masa form 1 pun kita dah belajar sedikit berkenaan dengan planet-planet dalam sistem suria. Okey, ada berapa matahari? Okey, kita hanya ada satu matahari. Okey, dalam sistem suria kita ada satu bintang. Bintang itu adalah matahari. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 planet. Dan setiap planet ini akan ada satelit semula jadi sendiri. Okey. Satelit itu dalam kataan lain adalah bulan. Yang semula jadi bukan satelit buatan. Dekat bumi kita ada hampir 2600 satelit yang dah rosak. Yang masih aktif hanyalah 1100 lebih kurang. Okey, bukan jumlah yang tepat. Itu buatan, tetapi satelit di bumi kita yang semula jadi hanyalah ada satu, iaitu bulan. Planet-planet lain bergantung pada planet. Satelit semula jadi dia pun lain-lain. Okey, so kita akan pergi satu demi satu planet-planet di dalam sistem suria. Okey, yang pertama adalah Utarid. Okey, Utarid adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Ini Utarid adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Walaupun dia paling dekat dengan matahari, okey, tetapi dia bukan
lah planet yang paling panas. Okey, kenapa nanti kita akan pergi seterusnya. Okey, dan Utarit adalah planet yang paling kecil dalam sistem suria. Paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Dan di Utarit tiada atmosfera, jadi dia kelihatan gelap dan cahaya tidak dapat diserakkan. Okey, macam bumi kita, waktu tengah hari kita akan nampak bumi kita berwarna biru. Okey, waktu petang kita akan nampak bumi kita berwarna oranye. Waktu senja kan, warna oranye kemerahan. Okey, sebab warna itu diserakkan. Tetapi untuk Utarit, oleh kerana dia tiada atmosfera di Utarit tak ada. Okey, jadi tiada cahaya diserakkan, jadi planet dia akan berwarna gelap. Okey, berwarna gelap macam tu. Okey, itu adalah Utarit. Next, kita pergi pula kepada kita pergi pula kepada Zuhrah. Okey, Zuhrah, planet yang kedua daripada matahari. Okey, Utarit ialah planet yang pertama daripada matahari, bersatu daripada matahari, paling dekat. Zuhrah adalah planet nombor 2 paling dekat dengan matahari. Okey, dan planet Zuhrah ini kita kenali dia sebagai planet rumah hijau ni. Okey, planet rumah hijau. Kenapa? Sebab pada Zuhrah ini terdapatnya banyak kandungan karbon dioksida, dan dia adalah planet yang paling panas, iaitu suhu permukaan dia bersuhu 460 darjah Celsius. Okey, itu adalah Zuhrah. Dan Zuhrah ini dia berputar daripada timur pergi ke barat. Dia terbalik dengan bumi kita. Okey, so kita bangun pagi, matahari kita, bumi terbit daripada timur, tetapi untuk Zuhrah dia berputar dari timur pergi ke barat. Okey, ingat Zuhrah adalah planet yang paling panas disebabkan oleh planet dia ada kesan rumah hijau. Kandungan karbon dioksida sangat banyak di sini, lebih kurang 96%. So sebab itu Zuhrah adalah planet yang paling panas. Berbanding dengan bumi kita kandungan karbon dioksida hanyalah 0.03% saja. Kamu dah belajar masa form 1. Tapi Zuhrah, dia punya kandungan karbon dioksida adalah 96%. So dia menyebabkan Zuhrah adalah planet yang paling panas dalam sistem suria. Okay, next kita pergi kepada bumi. Okay, bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh hidupan, yang ada hidupan. Setakat ni lah yang kita tahu. Bumi adalah satu-satunya planet yang ada hidupan. Kenapa ada hidupan? Ada beberapa sebab. Okay, yang pertama, bumi ada udara, ada atmosfera. Bila ada udara, kita akan ada oksigen. Oksigen ini yang kita perlukan untuk kita punya pernafasan ataupun respirasi. Okey. Atmosfera juga akan melindungi kita daripada bahayanya cahaya matahari, iaitu dalam matahari ada cahaya ultraungu, ultraviolet. Okey, dan juga di bumi ada air. Okey. So ingat 3 sebab kenapa bumi dihuni oleh hidupan. Yang pertama ada atmosfera. Okey. Yang pertama ada atmosfera. Bila ada atmosfera, ada udara, oksigen. Oksigen ini yang kita perlukan untuk pernafasan. Okey, kemudian atmosfera juga akan menapis ultraungu daripada matahari yang berbahaya. Okey,
Okey, dan satu lagi bumi kita terdiri daripada 71% air. Jadi air sangat penting dalam hidupan. So itu kenapa bumi satu-satunya planet yang dihuni oleh hidupan. Bukan saja manusia tapi tumbuhan dan juga haiwan. Okay, next kita pergi kepada Marikh. Okay. Marikh dikenali sebagai planet merah. Maksudnya planet dia ini berwarna merah. Okay. Kita kenali dia sebagai planet merah. Marikh adalah dikenali sebagai nama planet merah. Kalau Zuhrah tadi kita kenali sebagai planet rumah hijau. Rumah hijau. Tapi untuk Marikh merah. Okay, kenapa? Sebab di sini adanya kerana di sini di Marikh ini dia terdiri daripada debu dan pasir merah. Marikh mempunyai dua bulan, dua jenis bulan ni. Dan juga di kawasan kutub dia, kutub utara dan kutub selatan, sini dan sini. Ada air beku dan juga karbon dioksida. Itu adalah Marikh. Simple saja. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kita pergi pada Mushtari. Mushtari adalah planet yang paling besar dalam sistem suria kita. Dan dia, oleh kerana dia terlalu besar, jadi dia bertindak sebagai pelindung. Dia macam hero kepada bumi. Kenapa? Sebab oleh kerana Mushtari ni sangat besar, saiz dia sangat besar, bumi kecil je. Bumi kita kecil je. Bumi kita kecil berbanding dengan Mushtari. Jadi Mushtari ni menggunakan gravitinya yang besar untuk memesongkan objek di angkasa tu daripada melanggar bumi. So contoh, kalau ada objek-objek dekat angkasa, contoh ni bumi kita. Ni bumi kita. Contoh jarak tak sama. Tak pernah saya tukar ni. Contoh ini bumi kita. Sini, ni adalah bumi. Contoh ada objek yang datang ke bumi. Contoh dia ke sini. Jadi bila ada objek yang datang menghampiri bumi, dia tidak akan pergi ke bumi. Tidak akan pergi ke bumi. Tetapi dia akan pergi ke arah Mushtari sini. Kenapa? Kerana di Mushtari ini ada graviti yang sangat besar. Graviti dia sangat besar kerana jisim dia sangat besar. So jadi ada apa-apa objek di angkasa tu, dia akan ditarik oleh graviti Mushtari dan seterusnya menyelamatkan bumi kita daripada dihentam ataupun dilanggar oleh objek di angkasa. Bumi kita kecil je, tak besar. Mushtari ni sangat besar. Dia adalah planet yang paling besar di sistem suria kita. Next, Zuhal. Zuhal ni yang biasa kamu tengok. Biasa kalau kita sebut planet, kita sebut berkenaan dengan Zuhal. Kenapa? Sebab Zuhal special, dia ada gelang ataupun cincin ataupun lingkaran yang ni. Dan lingkaran dia boleh nampak. Dia punya cincin ataupun gelang ataupun lingkaran. Dan Zuhal adalah planet gergasi bergas. Dia mempunyai cincin yang terdiri daripada ais, batu dan debu. Sebenarnya apa yang ada dalam dia punya gegelang ni adalah ais, debu dan juga batu. Ini dan Zuhal ada banyak bulan. Bulan dia
ada sebanyak 62 bulan. Sangat banyak. So saya dah cakap tadi, bulan adalah satelit semula jadi. Bulan satelit semula jadi di bumi hanya ada satu. Bulan kita hanya ada satu, tapi di Zuhal bulan dia ada 62. Sangat banyak. Dan dia mengelilingi Zuhal. Selain bulan tadi, satelit semula jadi yang mengelilingi Zuhal sehingga membentuk cincin ini adalah gegelang dia. Gegelang terdiri daripada ais, debu dan juga batu. Okay, next. Slide yang terakhir. Okay. Uranus selepas Zuhal adalah Uranus. Uranus juga adalah satu planet gegasi bergas. Okay, ingat 3 planet gegasi bergas, Neptun, Uranus dan juga Zuhal. 3 yang terakhir itu adalah planet gegasi bergas. Okay, Uranus mempunyai gegelang sama macam Zuhal tadi. Sama macam Zuhal, dia ada gegelang ini, tetapi gegelang dia sebenarnya tak nampak. Ada tetapi tidak nampak ni. Ada gegelang dia tapi tak nampak. Okey, kenapa tak nampak? Sebab gegelang dia terdiri dari gelang dia nipis dan juga dalam keadaan berwarna gelap. So tak nampak. Dan specialnya Uranus ni, dia punya putaran adalah condong ke sisi. Okey, kalau bumi kita kita berputar daripada barat ke timur. Sini. Barat ke timur. Okey, jadi sebab tu matahari kita terbit daripada timur. Okey, tetapi Uranus dia special. Uranus dia berputar dari faksi putaran dia adalah condong sisi. Okey, jadi dia berputar macam ni. Okey. Dia berputar macam tu. Okay, kamu boleh ke surat berapa untuk putaran next video lah. Okay, muka surat 260 tu nanti kita akan pergi. Okay, sebelum saya lupa. Okay, buka buku teks muka surat 254 dan 255. Okay, planet-planet dalam sistem suria. Kamu boleh baca banyak kat situ. Cuma apa yang saya bagi dalam video ni hanyalah ringkasan saja. Tapi semuanya nota ini saya ambil daripada buku teks. Okey, so faksi putaran dia condong ke sisi. Untuk Uranus, so dia berputar daripada atas ke bawah. Okey, atas ke bawah macam ni. Dia berpusing macam tu. Okey, berbanding dengan bumi kita, dia berpusing macam ni. Okey. So, itu next nanti. Kita akan belajar berkenaan dengan putaran. Okey. Dan juga Uranus mempunyai ais dan batu lah. Dia punya permukaan. Dia adalah planet gegasi bergas dan permukaan dia adalah ais dan juga batu. Okay, ingat ada 2 planet yang mempunyai gegelang ataupun cincin, iaitu Zuhal dan Uranus. Tetapi Uranus dia nipis dan gelap, tak berapa nampak. Okay, dan akhir sekali adalah planet Neptun. Okay, ejaan dia tak ada I saya tambah I sebab bahasa Inggeris ada I. Okay, so Neptun adalah planet gegasi bergas juga. Dan Neptun adalah planet yang paling jauh daripada matahari. Dia mengambil masa lebih kurang 165 tahun untuk mengelilingi matahari. Kalau bumi kita mengelilingi matahari hanya 1 tahun lengkap. Tetapi Neptun, oleh kerana dia paling jauh dalam sistem suria kita, okay, dia nak melengkapkan putaran mengelilingi matahari itu mengambil masa selama 165 tahun. Okey, itu saja 8 jenis planet yang ada dalam sistem suria kita dan 1 bintang iaitu matahari.
Tadi kita tak cerita lah, kita dah cerita sebelum ni. Okay, so ada 8 sistem suria, 8 planet dalam sistem suria kita, iaitu Utarid, Zuhra, yang ketiga Bumi, keempat Marikh, yang kelima Mushtari, keenam Zuhal, dan ketujuh Uranus, dan ke-8 Neptune. Ini betul kan Ini ke-7, ini ke-8. Betul kan? Nanti saya akan betulkan sendirilah. Cuma jangan terkeliru dengan nota ni. Dia tersilap. Nota saya. So itu saja berkenaan dengan planet-planet dan sistem suria. Untuk lebih lanjut, boleh rujuk ataupun tonton video 2 ni, tak panjang pun, dalam 2-3 minit saja, dalam folder link WhatsApp yang saya sediakan, ataupun pergi ke YouTube, type Daratan 2 Semeti 3 planet dalam sistem suria, ataupun klik saja link ini. Itu saja daripada saya. So berjumpa lagi pada next video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.